gunakan akan sembahyang. Dan kata setengah hukama, ulama yang mengetahui akan hukum suatu hujah dan dalilnya, bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Masya Allah, ada 12,000 perkara terhimpun dalam sembahyang. Kemudian maka disimpankan, maka diikhtisarkan, dihimpunkan akan 12,000 pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurna sembahyang. Maka 6 perkara dahulu daripada sembahyang tu dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama, yang dahulu daripada sembahyang 6 perkara ialah al-ilmu. Ilmu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam kejahilan. Jadi maknanya amal naklah disertakan dengan ilmu. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amal itu mardud, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Bidalil qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Dalilkan hadis itulah Nabi menyatakan bahawasanya bangun sembahyang, kamu belum sembahyang lagi. Iaitu ketika sahabat sembahyang berdekatan dengan Nabi SAW, bila dia salam, dia bangun nak salam, Nabi kata bangun balik sembahyang, kamu belum sembahyang lagi. Sebab dia mencacatkan akan rukun dia, itulah setengah daripada tumakninah. Farka'at tatma'inna raki'an fasjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Bila kamu rukuk adalah tumakninah, dan bila sujud hendaklah ada tumakninah. Jadi benda itu tak berlaku, dia tak buat. Mana sembahyang tidak diiktiraf, tak sah. Nabi suruh sembahyang balik. Yang kedua, wudu. Kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang melainkan dengan tuhur suci. At-tuhur miftahu ibadah, at-tuhur miftahu salah. Suci itu setengah daripada anak kunci bagi melakukan akan sembahyang. Maka apa itu wudu, macam mana cara ambil dia, dan segalanya itu dibahas lagi lah. Yang ketiganya, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, huzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Apa makna masjid? Ini tempat sembahyang, masuk di sembahyang. Dipanggil min itlaqil hal wa iratu halufi. Mana ditlakkan masjid, masuk di masjid itu sembahyang. Orang pergi masjid nak sembahyang, bukan nak makan kan. Yang ini pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Maknanya dalam sembahyang dia ada hukum pakaian. Kadar mana aurat dia, kadar mana dia minta tapan dia, dan seterusnya. Keempat, memelihara waktu. Dalam sembahyang disuruh kita sembahyang mengikut waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semua sembahyang tu ialah ketetapan, kewajipan yang berwaktu. Dia tak boleh sembahyang pakai agak-agak, tak boleh kan. Nak sembahyang kata, rasa dah masuk ni, maka tak sah sembahyang ni. Dia jangan angkat takbiratul ihram melainkan dia yakin waktu sudah masuk. Kalau dia tak yakin, tak boleh. Walaupun dah masuk, dia agak-agak, dia rasa dah masuk ni, aku dah sembahyang. Lepas sembahyang tengok jam, zuhur dah pukul 2.30, dah lama dah masuk. Apa hukum sembahyang tadi? Tak sah. Sebab pembinaan dia itu tidak di atas tapak yang disyaratkan. Maka tapak syarat di sini apa? Dukhulul waqt, mana dia mengetahui akan masuknya waktu. Kelimanya, menghadap kiblat. Bawalli wajhaka syatral masjidil haram. Firman Allah Ta'ala, hadapkan diri kamu pada masjid itu kiblat zahir. Adapun kiblat batin, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang keenam, niyatun. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat.
Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Mana sah amal zahir dengan niat, dan sah amal batin dalam pun dengan qasad niat. Yang ketujuh di takbiratul ihram. Karena sabda Nabi SAW, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mengharamkannya dengan takbir dan menghalalkannya dengan salam. Ya, sembahyang ni lebih kurang macam kita kata haji lah. Haji dah ada ihram. Dia niat dia ihram, maka ada pantang larang ni. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Bila boleh buat balik? Bila tahallul. Dia buat tahallul awal, tahallul sani, boleh. Tahallul pertama, tahallul kedua, pakai halal balik. Macam tu dia sembahyang. Ya. Bila angkat dia takbir, ada benda yang dilarang, tak boleh dibuat, makan, bercakap, minum pun tak boleh. Bila dia halal balik, taslim, bila salam, dia bagi salam kan ikutlah, dia nak makan apa pun boleh lah. Itu maksud dia kata takbir, itu sebab dinamakan takbiratul ihram. Takbir dan sembahyang dia ada dua jenis. Satu takbiratul ihram, hukum dia adalah wajib dan dia rukun. Kalau tak, sembahyang tu tak sah. Ya. Satu lagi dia panggil takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Itu sunat hay'ah qauliyah namanya. Takbir apa dia? Lapas tu. Allahu Akbar tu takbir. Kalau panggil tahmid, itu alhamdulillah. Ya. Kalau kata tasbih, itu subhanallah. Jadi takbir tu ialah lapas tu. Bila orang sebut takbir, kata Allahu Akbar, kan? Kalau kata tasbih, subhanallah. Jadi takbir ada dua lapas tu. Allahu Akbar ada dua jenis dalam sembahyang. Yang mula-mula tu, itu dipanggil takbir tu ihram. Takbir tu menyebabkan berlakunya pengharaman benda yang halal. Makan minum halal, tapi bila masuk je stop. Dia nak menghadap Tuhan. Dia halal balik bila taslim ada bagi salam. Ada pun takbir, kita pergi rokok takbir, ya, kita pergi sujud dan sebagainya tu, itu takbir tu hukum dia sunat. Sunat apa dipanggil? Hay'ah. Hay'ah apa? Hay'ah qauliyah. Ya, di hay'ah, di sunat dan sembahyang tu ada dua. Yang besar sunat abad, kalau tinggal sunat tanpa sujud sawi. Ada pun sunat hay'ah, kalau tinggal dia tidak disunatkan tampal dengan sujud sawi. Kalau ditampal batal sembahyang ni, sebab ghairul masyru', tak disyarakkan. Maka hay'ah dibagi dua, satu qauliyah, satu fi'liyah. Qauliyah jenis bacaan, fi'liyah jenis perbuatan. Macam kita angkat takbir kan, kita sebut, kita angkat tangan. Angkat tangan itu sunat hay'ah. Hay'ah boleh panggil hay'ah fi'liyah. Hay'ah jenis perbuatan. Kalau kita baca tasbih subhanallahil azim, subhanallahil a'la, itu hay'ah qauliyah. Habis itu di antara masuk pada sembahyang ke-8. Sebab dia sebut tadi berapa dia? 12,000 kan, dalam sembahyang tu ada 12,000 perkara. Maka dia ringkaskan sini dalam 12 perkara. Dia ringkaskan dalam 12 perkara. 6 dahulu, 6 kemudian 6 dalam sembahyang. Dan ke-8 berdiri. Kerana firman Allah, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan taat. Mana disuruh kita sembahyang tu secara berdiri. Ya, berdiri bagi orang yang mampu. Adapun orang yang uzur, maka disunat, maka boleh dia apa? Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau tak mampu, duduk. Kalau tak mampu duduk juga, baring. Tak mampu juga baring, mentelentang. Tak boleh. Akhirnya isyarat dengan kepala. Tak boleh juga, kepala tak gerak tu, nak mati ke tu. Kena last kali dia kena bayangkan hakikat sembahyang. Mata pun tak boleh buka dah. Akal ada, maka kena sembahyang. Bayanglah, dibayang berdiri, dibayang Allahu Akbar, bayang dia sampai Allah, tidak sampai sembahyang. Selagi ada akal, takrif syar'i dia tak akan terangkat. Takrif syar'i dia tak terangkat. Ya. Dia sembahyang jaga dia. Itu dia panggil apa? Qiyam, berdiri. Ada pun sembahyang yang tidak wajib, sembahyang sunat, itu dia boleh sembahyang duduk. Ya. Sembahyang sunat dalam hadis, siapa sembahyang sunat, dia boleh berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya hilang separuh. Ya. Kalau dia kurangkan lagi, dia baring sembahyang, hilang separuh lagi. Sembahyang tu sah,
Tapi orang tua dia ni hebat sampai terbaring semayang, rupanya malas. Ya, pahala tu kurang separuh-separuh. Sah tapi kurang. Ada pun fardu tak boleh. Fardu dia kena buat, kalau dah tak mampu baru boleh tukar. Tu. Habis tu. Akan semua boleh tukar ya. Yang tak boleh tukar apa tuan? Niat. Niat tak boleh tukar. Takbiratul ihram boleh tukar. Dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allah tak boleh sebut. Ada apa? Translate bahasa dia tak apa. Ikutlah bahasa orang putih, ikut bahasa Mak Saleh, ke bahasa apa, keling Hindu, apa, bahasa Cina pun boleh, tak ada hal. Sah mayang dia. Selama sebelum dia belajar tu, sementara tu disebut boleh. Berdiri boleh tukar, tak boleh berdiri, boleh duduk dan sebagainya. Niat tak boleh. Niat dia berdiri ke, dia baring ke, niat tetap dia kena tak niat, tak sah mayang dia. Sebab tu kalau orang tanya kenapa niat dia letak pertama, padahal kalau nak kira tu serentak 3 tu. Qiyam, berdiri, angkat takbiratul ihram, masuk niat, serentak tu. Orang kata berdiri dulu. Berdiri mana? Berdiri belum masuk sembahyang, berdiri tu tak kira lagi. Kita usalli belum masuk sembahyang tu tak kira lagi tu. Dia angkat, dia takbir Allah tu, qiyam tu dia panggil rukun tu. Berserta pula dengan perbuatan, dengan perkataan takbiratul ihram, berserta pula dengan niat. Kalau orang tanya kenapa, kata tertib, sedangkan sini serentak ni. Jawab dia pil aksar, kebanyakan saja. Rukun sembahyang 13 tu kebanyakannya tertib. Qiyam, rokok, tidak sujud atau tertib lah. Tapi kalau nak iktiran, dia serentak, mula-mula dah serentak tu. 3 rukun sekali jalan tu. Qauli, fi'li, qalbi. Serentak. Kemudian orang tanya kalau serentak, kenapa dia kira niat dulu? Sedangkan macam menampak berdiri dulu, tak. Sebab niat dia panggil ruknun qawiyun. Bisalah. Mana rukun paling kuat dalam sembahyang ialah niat. Tak ada niat, sembahyang tak sah. Dan dia tak boleh ditukar. Berdiri boleh tukar kalau tak kuasa, boleh duduk kan. Takbiratul ihram tak kuasa, dia boleh sebut bahasa dia dan sebagainya. Adapun niat tidak. Itu jawapan dia lah kalau orang tanya kenapa pula niat dia kira dulu. Sebab dia dipanggil rukun yang terkuat dalam sembahyang dan dia tidak boleh diganti dengan benda lain. Fatihah dia tak boleh baca, dia boleh ganti. Dia nak masuk Islam, qul huwallah dia hafal. Dia hafal kat kawan lama, dia baca qul Allah. Fatihah tak ingat, maka dia boleh tukar baca Fatihah. Dia baca tukar, sementara dia belajar tu dia tukar baca qul huwallah sebanyak huruf Fatihah, sah yang dia dah boleh esok bacalah Fatihah kan? Tak boleh juga ayat lain sekurang tak boleh, tasbih, zikir pun tak boleh, doa pun tak boleh, senyap. Semayang kena semayang, angkat di bahasa dia, apa bahasa ikut lah, lepas tu senyap kadar Fatihah, lepas tu rokok, mayang tetap kena, sementara dia boleh. Sebab tu semayang dia benda besar, dia panggil silatun bainal abdi wa rabbih. Silah mana kontak antara hamba dengan Tuhan. Semayang ni adalah kontak. Kalau tak kontak habis kan. Dia tak ada join. Pelak ni kalau kita buka dia punya dalam tu, kita genggang tak connect betul kan. Tak nyala api, aircon tak fungsi. Rumah juta buat, tiba-tiba tekan pi, mana api tak ada, aircon tak jalan, rupa tak connect ni. Dalam dia tak join kan. Kalau tak join habis, tak ada benda. Rumah tu tak ada nilai apa, kosong, gelap kan. Itulah rohani kita. Dia nak percaya kena connect. Dan silah paling kuat hubungan antara kita dengan Tuhan ialah bisalah dalam sembahyang. Dan ke-10-nya rokok. Ke-9-nya membaca Quran, iaitu membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib baca. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Kalau tak tahu baca, tak apa, boleh tukar ayat lain. Kalau dah tahu, dia tak baca sengaja tak boleh. Ke-10 rokok, iaitu tunduk. Yang terbaik kasafatin wahidah, macam papan sekeping. Dia tunduk tu orang panggil 90 darjah. Itu yang terbaik. Sekurang-kurang tangan dia sampai ke lutut, sah dah tu. Dia tegak tu lebih kurang 90 darjah tu lebih kurang lah. Itu yang terbaik rokok saja. Bacaan dia lain, sunat pula tu. Rokok tu yang rukun.
Pada ditunduk je diam, tak baca apa. Betul dibangun, tak baca apa. Sah sembahyang dia. Sebab rokok tu perbuatan tu yang dikenaki. Adapun bacaan itu tambahan. Tidak dibangun. Dia tak ada sekarang apa, dia diam, bangun, tegak. Tidak, sah sembahyang. Bacaan tu semua dipanggil sunat hay'ah qauliyah. Kesebelah dia sujud 2 kali. Diri sujud tu. Ada pembacaan tu semua sunat. Mana dalam sembahyang tak banyak bacaan. Yang wajib ada dalam sembahyang. Bacaan yang wajib sembahyang. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam pertama. Dah. Tu je. Yang lain semua tu kita baca semua sunat. 5 perkara je. Dan ke-12 saya duduk tasyahud akhir. Duduk, kemudian baca tasyahud, kemudian akhir. Apa makna dia? Duduk bermakna bacaan duduk tu adalah wajib. Adapun hayatul qu'ud atau hayatul julus, keadaan daripada hayah, cara duduk, itu ada bagi. Ada yang terbaik. Kalau tahiyat awal kita duduk iftirash, macam biasa. Kalau tahiyat akhir kita duduk tawarruk, kita punya punggung di atas kat lantai. Itu dipanggil hayatul qu'ud, maknanya kelakuan duduk. Adapun diri duduk tu wajib. Duduk macam mana tak kira, dia bersila, dia boleh, dia sembahyang saja dia duduk bersila. Orang panggil duduk dah tu, duduk, sah sembahyang. Tapi dia tak duduk macam biasa, kuranglah pahala ni. Tapi sah sembahyang. Kalau tak duduk tak boleh. Dia duduk, dia bercangkung. Dia baca tahiyat, dia bercangkung. Tahiyat tu kerja kau bercangkung. Kau ada uzur ke? Tak ada. Apa pasal? Saja je. Batal sembahyang, tak sah. Sebab duduk tu dia panggil rukun. Kemudian duduk mana yang dikatakan wajib tadi? Duduk baca tasyahud akhir. Tahiyat atau tasyahud. Tasyahud sebab ada lapas syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, sebab dia panggil tasyahud. Kalau tahiyat sebab ada lapas tahiyat, at-tahiyatul. Kalau orang tanya tahiyat, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat apa, sama je. Sebab disebut tasyahud akhir sebab ada bacaan tasyahud. Tu. Kemudian kenapa dia kata akhir? Batu penyulah. Buat tasyahud ada 2. Satu tasyahud awal, satu tasyahud akhir. Kalau dia baca tasyahud, dia bangun balik, itu tasyahud awal. Kalau dia tasyahud, kemudian mengiringi dia salam, itu tasyahud akhir. Maka keadaan duduk, kalau baca tasyahud akhir, elok dia, afdal dia duduk iftirash. Duduk tawarruk, duduk timpuh je lah. Kalau tak, dia nak bangun balik, baca tahiyat duduk tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir dia duduk macam tahiyat awal, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sah sembahyang. Dia bersila pun sah, tarabuk. Jadi dia duduk. Cuma kalau diikut yang betul, tu pahala lagi besar lah. Sebab sembahyang dia banyak. Dia banyak sunnatul mustaqillah, sunat yang berasing-asing. Yang sunat lain, banyak dalam sembahyang sendiri. Tu. Habislah tu. Kemudian huraian perkara yang menyempurnakan salat atau sembahyang. Wallahu a'lam.